Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Liana binti Johri. Matriks number BA18110137. Saya akan membentangkan tentang Sustainable City and Community. Perjalanan pembangunan Malaysia sungguh luar biasa sejak pembentukan negara ini pada tahun 1963. Walaupun merupakan negara yang relatifnya masih muda, pelbagai tindakan telah dilakukan di berbagai bidang pembangunan yang dipandu oleh rancangan dan kebijakan jangka panjang dan sederhana. Malaysia terus mencatat pertumbuhan yang ketara dalam beberapa dekad berikutnya dengan menangani objektif ekonomi, sosial dan persekitaran yang lebih luas. Menurut Boleh 2020, dasar ekonomi baru yang dirumuskan pada tahun 1971 memfokuskan pada filosofi pertumbuhan dengan ekuitis berdasarkan strategi dua arah, pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Kepentingan kelestarian alam sekitar diserlahkan dalam rancangan Malaysia ketiga 1976 hingga 1980 dan mengarus utamakan pembangunan lestari ke dalam agenda pembangunan nasional pada tahun 1991. Malaysia melancarkan wawasan 2020 iaitu aspirasi nasional untuk menjadi negara maju sepenuhnya pada tahun 2020 dari segi ekonomi, politik, sosial, rohani, psikologi dan budaya. Ini menetapkan nada untuk fokus pembangunan yang lebih luas yang didasarkan pada orang, pertumbuhan dan equity. Pada tahun 2009, Malaysia melancarkan New Economic Model yang bertujuan untuk membantu lintasan pembangunan ke arah negara berpendapatan tinggi dan inklusif dalam 10 tahun menjelang 2020. Sejauh ini, Malaysia telah menyaksikan kemajuan yang signifikan dalam hal hampir membasmi kemiskinan, memperbaiki kesihatan termasuk kadar kematian anak dan ibu, menyediakan akses ke air yang terawat, sanitasi yang lebih baik dan bekalan elektrik yang stabil. Pencapaian ini dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut seperti menggunakan rancangan pembangunan pragmatik dan komprehensif. Periktirafan eksklusiviti sangat penting untuk menegalkan kesejahteraan dan perpaduan jangka panjang dan peningkatan penyampaian perkhidmatan melalui perkongsian kolaborasi dengan sektor swasta, NGO dan masyarakat awam. Malaysia memulakan perjalanan ke arah pembangunan lestari pada tahun 1970-an ketika dasar ekonomi dilancarkan. Ianya memfokuskan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula ketidakseimbangan masyarakat. Semua rancangan pembangunan nasional 5 tahun berikutnya telah menekankan elemen pembangunan lestari yang merangkumi pertumbuhan ekonomi yang mampan, pertumbuhan dengan pengagihan yang adil kepada semua lapisan masyarakat, seimbang pembangunan, akses ke infrastruktur dan utiliti asas, akses kepada perkhidmatan, pendidikan dan penjagaan kesihatan dan pemeliharaan alam sekitar. Pada tahun 2009, Malaysia merumuskan New Economic Model yang terus memperkukuhkan komitmennya untuk mencapai pembangunan lestari berdasarkan 3 tujuan iaitu pendapatan tinggi, eksklusif dan keberlanjutan. Hal ini demikian mencerminkan 3 elemen agenda pembangunan mampan 2030 yang merangkumi elemen ekonomi, sosial dan persekitaran. NEM menyediakan asas bagi rancangan pembangunan Malaysia hingga tahun 2020. Hollands menyatakan bahawa rancangan semasa iaitu rancangan Malaysia ke-11 2016 hingga tahun 2020 dengan demikian didasarkan pada 3 tujuan NEM. Bagi menjelaskan bahawa untuk mengenal pasti kemiskinan di sesuatu kawasan mempunyai 3 pendekatan. Pendekatan pertama yang dinyatakan dalam penulisan ialah pendekatan keperluan dasar, Basic Needs Approach, yang menggunakan jumlah kandungan zat yang masuk ke dalam tubuh manusia, sebagai contoh kalori,
karbohidrat, vitamin dan lain-lain yang mana melalui pendekatan ini membolehkan manusia mendapat keperluan yang utama dalam kehidupan. Pendekatan seterusnya yang dinyatakan ialah pendekatan kemiskinan relatif, yang melihat jumlah pendapatan dan pengeluaran seseorang manusia, sehinggakan isu kemiskinan ini sangat relatif kerana isu kemiskinan dalam kategori ini boleh disebut di bawah proses kemiskinan ataupun di atas paras kemiskinan. Manakala yang ketiga adalah pendekatan isi rumah, household approach, yang mengukur kemiskinan melalui kadar isi rumah satu atau lebih keluarga. Sebagai contoh, apakah di dalam rumah tersebut sudah tersedia bilik atau tandas yang selesa, serta pendapatan keluarga tersebut dalam satu rumah. Di Malaysia, pengukuran kemiskinan adalah berasaskan kepada pendapatan garis kemiskinan PJK yang dibahagikan kepada dua di antaranya ialah PJK makanan, iaitu mengambil kira pemakanan seimbang, dan juga PGK bukan makanan yang tergolong dari segi pakaian, perumahan, pengangkutan dan perbelanjaan lain. Insiden kemiskinan adalah satu statistik untuk mengukur kadar kemiskinan. Sebuah isi rumah dikira miskin sekiranya pendapatan mereka di bawah pendapatan garis kemiskinan. PJK ditentukan berdasarkan kos keperluan asas yang meliputi 3 komponen, iaitu makanan, bukan makanan, dan ciri-ciri rumah itu sendiri. Dalam Islam, terdapat perbezaan yang jelas di antara fakir dan miskin untuk membolehkan golongan ini mendapat bantuan kerajaan daripada kutipan zakat. World Bank pula mengkategorikan kemiskinan bandar kepada baru menjadi miskin, miskin biasa dan miskin tegar. Dari segi perumahan sehingga tahun 1970, tanggungjawab perumahan miskin terletak pada bahu kerajaan. Projek-projek kos rendah itu kebanyakan terletak di kawasan Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Program perumahan ini bagi golongan termiskin di bandar di wilayah persekutuan yang telah dirancang dan dilaksana oleh DBKL sendiri sejak 1995, termasuk Program Perumahan Rakyat Jelatek, Program Perumahan Rakyat Desa Tun Razak, dan Program Perumahan Rakyat Gombak Setia fasa 1 dan 2. Kemiskinan bandar wujud apabila berlakunya 8 perkara berikut, iaitu pertama ialah pendapatan yang tidak mencukupi dan memberi kesan kepada pemakanan kurang, air yang tidak mencukupi, keselamatan yang terjejas, masalah utang dan pembayaran utang. Kedua, pemilikan aset yang tidak stabil dan tidak memuaskan, termasuk aset dari segi pendidikan, rumah dan tempat tinggal untuk individu, keluarga dan komuniti. Ketiga, tempat tinggal yang tidak mencukupi dan dibina daripada bahan binaan yang tidak berkualiti. Keempat ialah penduduk yang terlalu padat dan keadaan yang tidak selamat. Perkara kelima adalah infrastruktur awam yang tidak mencukupi seperti bekalan air bersih, kumbaan, sistem parit, jalan raya dan sebagainya yang menambahkan bebanan kesihatan dan bebanan kerja. Perkara keenam yang menyebabkan kewujudan bandar berlaku adalah kurang penyediaan perkhidmatan asas seperti pusat penjagaan kanak-kanak, sekolah vokasional, klinik kesihatan, unit perkhidmatan kecemasan, pengangkutan awam, komunikasi dan penguatkuasa undang-undang. Ketiadaan atau kekurangan jaringan keselamatan untuk memastikan keperluan makanan asas boleh diperoleh apabila pendapatan berkurang, dan juga untuk memastikan akses untuk mendapat tempat tinggal dan kesihatan apabila tidak lagi mempunyai peruntukan maupun tabungan duit untuk membayar perkhidmatan tersebut. Antara punca kemiskinan bandar ialah apabila mereka tidak sanggup dan tidak berupaya merebut segala peluang ekonomi yang telah disediakan oleh kerajaan, dan tidak melibatkan diri secara aktif dalam bidang ekonomi, tidak kira dalam bidang ekonomi apapun maupun dalam bidang perkilangan. Oleh kerana tidak mampu bersaing dalam dunia perniagaan, kebanyakan orang Melayu lebih suka memilih untuk makan gaji, di mana peluang kenaikan gaji dalam masa singkat adalah lagi rendah. Malaysia komited dan yakin dalam mencapai Agenda 2020. Negara telah menunjukkan bahawa adalah mungkin untuk menetapkan dan mencapai sasaran lebih maju
melalui usaha yang berkelanjutan, sistematik dan berdedikasi. Malaysia telah menyelaraskan SDG dengan RMK 11 dan rancangan sektorial yang ada untuk memastikan pelaksanaan pelan tindakan dengan lebih lancar. Rancangan yang diselaraskan ini telah diringkaskan dalam Peta Jalan SDG Nasional 2016 hingga 2020 yang dirancang untuk menjadi rancangan tindakan untuk pelaksanaan SDG. Malaysia akan terus menyiapkan garis dasar data dan maklumat yang diperlukan untuk meningkatkan lagi pelaksanaan Agenda 2030. Usaha awal seperti didokumentasi dalam tinjauan ini merupakan pengalaman belajar yang baik tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk rakan-rakan di sektor swasta, NGO dan CSO. Malaysia akan terus bergantung kepada pendekatan pragmatik, inklusif, berkesinambungan, multidimensi dan partisipatif untuk pembangunan bagi memenuhi komitmen dan mencapai tujuan utama untuk tidak meninggalkan siapapun seperti masyarakat ataupun sebagainya. Berkongsi pengalaman pembangunan Malaysia melalui kajian nasional sukarela, ini adalah sumbangan rendah hati Malaysia terhadap kemajuan global. Terima kasih.